الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب المسلم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده bab yang membicarakan bahawasanya yang dikatakan seorang muslim ialah kaum muslimun yang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Qala al-Bukhari, kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail wa an Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maksudnya telah menghadiskan kepada kami, yakni telah membaca hadis ini ataupun telah meriwayatkan hadis ini kepada kami Adam bin Abi Iyas, yakni Al-Bukhari mendengarnya daripada Adam bin Abi Iyas. Katanya telah menghadiskan kepada kami Syu'bah daripada Abdullah bin Abi Safar dan daripada Ismail daripada Sya'bi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr, di sana ada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr, ataupun sebahagian kita sebut, kita panggil Amru, bukan Abdullah bin Amru, Abdullah bin Amr. Kita tidak matikan dia dengan membaca Amru, sebaliknya kita kena baca Abdullah bin Amrin radhiyallahu, kalau radhiyallahu anhu. Jika kita sambung dia, kita baca Amr bin As, betul, Amr bin As. Tapi kalau kita putuskan dia Amrin, Amr saja. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, al-muslimu, orang Islam, man salimal muslimuna, iaitu salimal muslimuna, orang Islam, kaum muslimun selamat. Yang dikatakan orang Islam ialah yang mana kaum muslimun selamat min lisanihi, daripada lidahnya, wa yadihi, dan daripada tangannya. Selamat daripada lidah, yakni selamat daripada kesakitan lidah. Selamat daripada tangan, selamat daripada kejahatan tangan. Oleh kerana makna selamat di dalam Islam sangat luas. Selamat itu bukan saja maksud selamat dengan mana dia tidak menyakitkan orang Islam dengan lidahnya, tetapi juga merangkumi selamat dengan dia tidak menyesatkan orang Islam dengan lidahnya. Mungkin orang Islam lain tak sakit hati dengan lidahnya, tidak berkelahi dengan lidahnya, tidak berbalah dengan lidahnya, walaupun lidahnya sopan santun. Tetapi kalau unsur ucapannya menyesatkan orang Islam, maka dia tidak termasuk dalam arti kata Muslim yang sebenar yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muslim yang sebenar, orang Islam selamat daripada kejahatan lidahnya,
Selamat yang merangkumi kejahatan menyakitkan hati, menyebabkan kacau bilau. Oleh kerana itu orang Islam tidak boleh membuat ucapan yang boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan sesama kaum muslimin tanpa sebab. Yang boleh menyebabkan berlakunya huru-hara. Tidak boleh memaki hamun. Demikian juga tidak boleh melakukan apa-apa ucapan yang menyesatkan kaum muslimin. Membawa apa-apa dakwah yang menyesatkan kaum muslimin. Walaupun kadang-kadang mungkin dia penyanyi, mungkin dia artis, orang suka dengannya. Tapi pada hakikatnya, dia tidak menyelamatkan kaum muslimin, bahkan dia merosakkan mereka. Dia termasuk dalam arti kata bahawasanya dia menyebabkan orang lain tidak selamat. Selamat daripada tangannya. Merangkumi dia tidak menyakitkan orang Islam, tidak menzalimi mereka dengan tangannya, termasuk dia tidak menzalimi mereka dengan kuasa. Menzalimi dengan tangan bukan saja dengan menyebabkan mereka sakit, tetapi merangkumi semua perbuatannya yang merosakkan kaum muslimin. Kalau dia meluluskan apa-apa dengan tangannya, dengan kelulusan yang digunakan dengan kuasa tangannya, menyebabkan kaum muslimin menjadi rosak dan binasa, dia termasuk di kalangan orang yang tidak menyelamatkan orang Islam. Maksud selamat tidaklah luas. Tidak hanya terbeku kepada pahaman kita semata-mata. Maka orang Islam, dia akan pastikan lidahnya digunakan dengan baik, dan tangannya tidak akan menyebabkan orang Islam lain menjadi rosak. Sama ada dia mencuri, dia memukul, dia menyakitkan, ataupun menggunakan kuasa tangannya untuk meluluskan sesuatu yang diharamkan, ataupun untuk melakukan, melukis, membuat tulisan, merencana, apa saja yang akhirnya kaum muslimin menjadi rosak. Tidak selamat agama mereka. Kerana selamat ni bukan sahaja badan. Manusia mesti selamat tubuh badan, dan yang lebih penting, manusia mesti selamat agama mereka. Maka orang Islam menyelamatkan, memastikan setiap yang dia buat selamat. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW yang memberi amaran. Bagaimana baginda menyatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang memulakan di dalam Islam sunnah yang jahat, perbuatan yang jahat, dia tanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Di samping mereka yang mengamal dapat dosa, oleh kerana dia yang memulakannya dengan tangannya, ataupun dengan perkataannya, dengan kemampuannya, dengan hasil karyanya, dia menyebabkan orang lain menjadi salah dan sesat, maka dia telah menyebabkan sepanjang dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau dia yang memulakan, maka dia menanggung dosa berkenaan. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan yang dikatakan muhajir, orang yang berhijrah, ialah orang yang berhijrah daripada apa yang telah Allah larang daripadanya. Asal perkataan hijrah merangkumi. Asal perkataan hijrah ialah hijrah daripada darul kufur kepada darul Islam. Asal perkataan hijrah bermaksud meninggalkan tanah air kufur kepada tanah air Islam. Orang Islam dilarang tanpa sebab suka hidup di kalangan orang kafir. Orang Islam sebenarnya asalnya tak disuruh, bahkan dilarang, dia suka hidup dengan orang kafir. Dia duduk dalam masyarakat Islam, dia tak seronok. Dia pergi duduk di tengah masyarakat yang kafir, keliling kelalangnya jiran yang kafir. Dia rasa bahagia duduk demikian. Seperti orang yang berpindah negara, suka duduk di negara kafir. Dia sebenarnya menyangkai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah walau bagaimana keadaan orang Islam, hati orang Islam, perasaannya mesti hidup bersama dengan masyarakat Islam. Asalnya hijrah, seseorang berhijrah, tinggalkan darul kufur kepada darul Islam. Kita duduk pada tanah, kalau kita duduk pada darul kufur, seperti mana penduduk Mekah pada peringkat awal yang Islam, mereka disuruh untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah dan menuju ke Madinah. Inilah asal makna hijrah. Perpindahan daripada dar kufur kepada dar Islam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, baginda menyebut la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah.
Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi jihad dan niat. Maksudnya kota Mekah telah menjadi negara Islam. Dar Islam. Apabila dia menjadi dar Islam, orang Mekah tidak perlu berhijrah ke Madinah lagi. Bukan bermaksud hijrah telah ditamatkan. Tak. Hijrah berterusan sehingga kiamat. Maka dakwaan orang bahawasanya apabila sempena ma'al hijrah, mereka buat slogan tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, ialah dakwaan yang salah. Hadis itu mempunyai sebabnya ataupun sababul wurudnya, sebab urut hadisnya, iaitu hijrah yang dikatakan tidak ada ialah kepada penduduk kota Mekah yang negara mereka telah bertukar menjadi negara Islam. Bagi mereka yang ditindas, umpamanya penduduk Thailand, katakanlah mereka ditindas, tak boleh beramal dengan agama mereka. Mereka dibunuh dan dibunuh, sedangkan mereka tak mampu untuk menghadapinya. Wajib kepada mereka berhijrah kepada tanah air Islam demi menyelamatkan agama dan nyawa mereka. Wajib. Dan haram mereka membiarkan dalam keadaan bertidak kemampuan, membiarkan mereka ditindas dan dibunuh. Jika mereka melakukan demikian, bersama dengan mereka dibunuh, mereka dikira melakukan dosa yang besar. Kerana telah membiarkan dihina agama dan dihina diri mereka sebagai kaum muslim. Oleh kerana itu hijrah wajib dilakukan berterusan. Melainkan mereka zaman sekarang ada sekatan-sekatan tertentu, itu persoalan lain. Kalau dia tak mampu hijrah, tak apa. Tapi kalau dia mampu hijrah, ada tanah air Islam yang nak terima dia. Sedangkan dia duduk di tanah air dia dibunuh dan diburu agamanya. Dia kena berhijrah. Melainkan dia mempunyai persiapan yang cukup untuk bertindak dan mempertahankan agama. Seketika dihadapi benda yang sama oleh penduduk Rusia. Quran mereka dibakar. Masjid mereka dibakar. Agama mereka ditindas. Mereka yang bersolat dibunuh. Ketika itu jika ada tanah air Islam, mereka wajib berhijrah kepadanya. Hijrah ini kekal abadi. Ini hijrah fizikal. Nabi SAW sebut dalam hadis ini. Namun begitu, hijrah juga. Orang yang benar-benar hijrah fizikal itu berpunca daripada hijrah yang sebenar. Hijrah hati, iaitu mengelakkan daripada apa yang Allah larang. Maka siapa yang berhijrah daripada apa yang Allah larang, dia akan hijrah fizikal. Dan dia akan hijrah hatinya dan diikuti dengan hijrah fizikal. Maka kita pertama, apa yang Allah larang kita hijrah. Dalam hidup kita pun kita kena hijrah. Satu orang hijrah daripada kawan-kawannya yang fasad, yang merosakkannya. Dia mesti berhijrah kepada kawan-kawan yang membawa kebaikan padanya. Semua orang binasa kerana kawan-kawan yang di sekelilingnya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW banyak memberi amaran berhubung dengan orang-orang yang memusnahkan seseorang, ialah akhillah. Orang-orang yang menjadi sahabat handai di keliling dan kelalangan. Oleh kerana itu maka kita berhijrah tinggal. Oleh kerana kita tahu, kita kalau bergaul dengan mereka ni memang merapu. Bergaul dengan mereka ni memang menjerumuskan kita kepada bala. Akan mengheratkan kita kepada musibah. Dan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wajib berhijrah. Kalau sekiranya kita duduk satu kawasan. Kerana duduk dalam kawasan tu, suasana yang begitu teruk maksiatnya, kita tak mampu ubah. Dan tak mampu dakwah. Kita wajib berhijrah. Jika kita mampu melakukannya. Mesti berhijrah. Apa saja yang Allah larang, kita mesti hijrah. Inilah hijrah yang sebenar yang disebut oleh Nabi SAW. Babun ayul islami afdal. Bab, apakah Islam yang lebih afdal? Haddatsana Sa'id bin Yahya an Sa'id ibn Sa'id al-Qurashi قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya. Sa'id bin Yahya ni guru Imam Bukhari.
Ayah kepada Sa'id bin Yahya ini bernama Yahya bin Sa'id Al-Qurashi. Yahya bin Sa'id Al-Qurashi ini juga adalah Syekhul Hadis. Syekh hadis, bahkan rawi besar hadis. Daripada Yahya bin Sa'id inilah berpecahnya hadis, berpecahnya begitu banyak rawi dari hadis innamal a'malu binniyat. Mula pada atas rawinya sedikit, tetapi rawinya mula banyak. Hadis innamal a'mal gharib pada ilmu hadis. Tetapi ia tidak menjadi gharib. Tapi selepas daripada Yahya bin Sa'id, hadis itu berpecah pada rawi yang begitu banyak. Yahya bin Sa'id adalah rawi besar. Yahya bin Sa'id, anak dia Sa'id bin Yahya, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dan kita semua mohon pada Allah Ta'ala, semoga anak-anak kita menjadi hebat. Sama ada hebat. Kalau kita tak hebat, kita doa supaya dia jadi hebat. Kalau kita orang hebat, kita minta Allah jadikan dia lebih hebat daripada kita. Itu ni'mat. Dibimbangi semua orang. Kerana anak-anak dan harta adalah fitnah. Tidak ada fitnah yang lebih besar. Fitnah yang besar ialah harta dan wanita. Demikian fitnah yang besar adalah anak-anak. Apabila ia tak dapat menjadi, ataupun kadang-kadang anak-anak kadang-kadang menyebabkan seseorang kuat agamanya, dan menyebabkan juga seseorang merasa lemah dengan agamanya. Alhamdulillah, ulama-ulama hadis ini, mereka telah melahirkan generasi yang baik. Antaranya ialah Yahya bin Sa'id. Katanya, telah menceritakan kepada aku, kepada kami Abi. Abi ina ayah kepada Sa'id bin Yahya, yakni Yahya bin Sa'id. Katanya telah menceritakan kepada kami Abu Burdah daripada Abdullah bin Abi Burdah, daripada Abi Burdah anak Abu Musa Al-Ash'ari, daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, ayul Islami afdal? Wahai Rasulullah, apakah Islam yang lebih afdal, yang paling afdal? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang menyelamatkan orang Islam daripada lidah dan perkataan. Ini Nabi SAW menyebut, yang dikatakan Islam yang afdal ialah orang yang menyelamatkan orang Islam daripada lidah dan perkataannya. Kita telah uraikan ini. Babun it'amut ta'am minal Islam. Bab memberi makanan termasuk daripada Islam. Yang ini termasuk daripada benda yang Islam suruh kita bagi orang makan. Dalam bahasa kita orang Melayu kata buat kenuri, ya. Buat kenuri itu salah satu daripada benda yang Islam suruh. Kenuri ini bukanlah syarat dia mesti kena ada kad. Tak. Kena ada jemputan. Tak. Kadang-kadang kita jumpa 2-3 orang kawan, kita panggil dia makan, termasuk daripada perbuatan Islam yang baik. Dan menjadi amalan ulama-ulama salaf. Mereka jarang makan bersendirian. Mereka suka makan, dikongsi makanan mereka oleh orang lain. Di samping mereka kenyang, mereka suka mereka mendapat pahala kerana menjamu orang lain bersama. Dan ini adalah antara Islam yang baik. Yang Al-Imam Al-Bukhari masukkan dalam hadisnya. Haddatsana Abd bin Khalid qala haddatsana Al-Layth an Yazid an Abi Al-Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, guru Al-Imam Al-Bukhari, katanya telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid ini Al-Harrani, dia daripada Harran, Syam. Telah menceritakan kepada kami Al-Layth, yang Layth bin Sa'ad. Layth bin Sa'ad ini tokoh fiqh Mesir yang terkenal, guru Al-Imam Syafi'i. Tokoh fiqh Mesir yang terkenal. Bahkan dikatakan Al-Imam Syafi'i banyak mengambil manfaat daripadanya Al-Layth bin Sa'ad. Katanya telah menceritakan kepadanya Yazid, yaitu Yazid bin Abi Habib Al-Faqih. Dia juga seorang tokoh fiqh, Yazid bin Abi Habib. Katanya telah menceritakan kepada kami daripada Abil Khair, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ayyul islami khair, apakah Islam yang baik? Lebih kurang soalan tadi ayyul islami afdal, Islam apa yang baik, paling bagus? Yang Islam apa yang paling baik? Lebih kurang saja soalannya. Tapi Nabi kata kali ini soalan jawapan dia lain. Nabi kata tut'imut ta'ama, engkau memberi makan. Tak bagi makan pada orang. Wa taqra'us salama, engkau memberi salam. Ala man arafta, kepada siapa yang kau kenal. Wa man lam ta'rif, kepada siapa yang kau tak kenal. Jumpa aja orang Islam, masuk Assalamualaikum. Islam baik, kata Nabi macam tu. Memberi makan kepada orang merangkumi banyak maksud. Tadi maksudnya apa-apa saja makanan. Walaupun makanan sedikit, kita bagi orang Islam yang baik. Ada 2 pinggan, kita bagi ke orang satu, Islam yang baik. Bahkan dalam Islam diajar supaya kita makanan yang 2 boleh untuk 3. Makanan yang 3 boleh untuk 4. Dan seterusnya. Maka makanan ini baik. Ada kita panggil orang ramai buat jamuan makan, juga termasuk benda yang baik. Dengan syarat tidak disertai benda-benda yang maksiat. Dan juga tidak disertai dengan suatu perkara membezakan antara yang kaya dan miskin. Ini disebut dalam hadis yang terkenal, yang mana dia adalah merupakan syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Di mana dipanggil orang kaya dan ditinggal orang miskin. Kalau dia kawan-kawan dia tahu kebetulan semua orang senang, tak apa. Tapi kalau dia memilih, seperti dia orang melakukan kenurikat walimah ataupun majlis perkahwinan, memilih hanya orang-orang berpangkat dan orang kaya, ialah makanan yang buruk. Jika kita termasuk dalam jemputan, kita jangan hadir. Kerana mempunyai perasaan takabur dan ego. Seperti mereka yang mengadakan jamuan-jamuan mereka di tempat-tempat yang hebat. Tak apa dia buat di tempat hebat, tapi dia mesti jangan membezakan orang. Kalau kita tahu, dia kata, saya tak panggil orang biasa-biasa ni semua, saya level bagus-bagus yang saya panggil. Kalau dia panggil level tinggi saja, dia pandang lebih orang yang bawah, dia tak panggil jiran sebelahnya, siapa saja yang dia rasa sejak taraf dengannya. Syarrut ta'am, makanan yang jahat, kita jangan hadir untuk makannya. Kerana Islam memusuhi tabiat yang seperti ini. Memusuhi tabiat yang seperti ini. Kalau dia nak buat makanan, jangan bezakan. Kalau dia hadkan makanan, kenuri saya ni, saya nak panggil adik-beradik saja, kaum keluarga saja. Cara kebetulan kaum keluarga dia semua orang kaya, tak apa. Itu bukan niat asal, kebetulan. Dia nak panggil orang yang kerja di tempat dia saja. Cara kebetulan semua orang kaya, tak apa, secara kebetulan. Tapi kalau dia mempunyai perancangan, kita tengok, dia tinggal orang ni, dia tinggal sahabat yang ni, dia pilih yang kaya. Dia tinggal yang ni, dia tinggal jiran yang ni, dia pilih yang kaya. Kita tinggalkan dia. Dan kita jangan hadir. Ataupun makanan itu diiringi dengan benda maksiat. Di samping dia buat jamuan, diiringi dengan perkara-perkara yang maksiat. Kita tidak hadir. Ataupun diiringi dengan i'tiqad yang salah. Seperti dia membuat kenuri sempena hari ketiga kematian, hari ketujuh, hari 40 dan seumpamanya, beriktikad tentang mayat. Juga kita tidak buat. Kita tidak ada. Bahkan di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali beliau menyebut dalam riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih, menyebut kunna nara al-istima'a 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyaha. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk di dalam hukum meratapi mayat. Yang meratapi mayat, kita tidak hadir. Kalau dia menyertai, apatah lagi sebahagiannya sertai dengan i'tiqad yang khurafat. Kalau mayat suka makan laksa, dia buat kenduri laksa. Seolah-olah share sekali dengan mayat. Ni arwah balik boleh makan sekali. Semua i'tiqad yang khurafat yang seperti ini, kita tidak hadir. Kita tidak hadir. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau memberikan salam kepada siapa yang kau kenal dan kepada siapa yang kau tak kenal. Masuk-masuk mungkin kita tak kenal satu tempat, tapi kita masuk tempat orang. Tengok ada orang kata Assalamualaikum warahmatullahi, tak kenal pun tak apa, tapi Nabi suruh kita bagi salam. Dua hadis ni soalannya hampir sama, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab jawapan yang berbeza. Tadi baginda kata Islam yang baik ialah
Islam yang afdal, baginda bagi tahu ialah orang yang menyelamatkan lidah dan perkataannya daripada orang Islam lain selamat daripada lidah dan perkataannya. Kali ini baginda memberitahu Islam yang baik ialah memberi makan kepada orang dan memberikan salam kepada siapa yang kenal dan tak kenal. Ulama-ulama hadis mereka berbincang kenapa ada jawapan daripada Nabi yang berbeza sedangkan soalannya hampir-hampir sama. Ulama-ulama hadis menyatakan bahawasanya seperti yang disebut oleh Al-Allamah Al-Mubarakfuri dan disebut oleh ulama-ulama hadis yang lain sebelum daripada itu pun, bahawasanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam meraihkan orang yang bertanya dan latar belakang si penanya. Kalau orang yang bertanya tu barangkali Nabi tengok lidah dan perkataannya kurang selamat, jenis mulutnya lepas, dia tanya Nabi, Islam apa yang baik? Nabi bagi tahu dia supaya dia memelihara lidah dan perkataan. Barangkali Nabi tengok orang ini ada kekayaannya, ada harta yang dimilikinya, barangkali dia kurang memberi, Nabi nasihatkannya. Bila dia tanya Islam apa yang baik, Nabi bagi tahu supaya dia memberi makan dan dia juga memberi salam kepada orang lain. Maka dengan itu menunjukkan ada hadis-hadis Nabi yang soalannya sama, jawapannya berbeza. Bukan menunjukkan Nabi SAW tidak konsisten dengan sesuatu jawapan kepada soalan. Tetapi baginda SAW meraihkan latar belakang orang yang bertanya. Kerana tak sama antara si penanya dengan penanya yang lain. Dan baginda memahami keadaan orang yang bertanya. Maka yang demikian mesti dilakukan oleh seorang alim ataupun seorang yang memberi fatwa. Dia jangan bagi jawapan sama. Pergi pada tempat orang yang fakir dan miskin, bertanya apa yang patut dia buat. Kita kata kau sedekahlah banyak-banyak. Dia duit nak makan pun tak ada, nak sedekah apa. Kita nasihatkan dia dengan nasihat yang boleh dia amalkan agama. Jumpa orang kaya, tanya apa yang dia boleh buat untuk Islam. Kita kata gunakan hartamu untuk kau beri manfaat kepada agama dan belanjakan ia pada jalan Allah. Tengok ada orang pandai cakap, dia nak sumbang pada Islam. Gunakan suaramu untuk berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa orang pandai menulis, apa saya boleh buat? Gunakan tulisanmu untuk berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang pendakwah dalam masa yang sama hendaklah mengetahui tentang keadaan orang yang berada di hadapannya. Kerana mad'u ataupun orang yang disuruh dakwah itu berbeza-beza. Cakap kepada orang bawah tidak sama dengan cakap kepada seorang pemerintah. Bahasa yang digunakan pada orang bawah tidak sama dengan bahasa yang digunakan pada para pemerintah. Nabi SAW apabila memberikan arahan pada orang bawah, kadang-kadang bahasanya keras, sesuai dengan keadaan mereka, Badawi yang kurang faham, yang memerlukan bahasa yang lebih keras untuk dia jelas maksudnya. Demikian yang dilakukan oleh khulafa. Surat-surat Nabi kepada pemerintah Rom dan Parsi yang kita baca sebelum ini adalah surat-surat yang lunak dengan bahasa pembukaan yang memberikan penghormatan kerana mereka adalah orang-orang besar. Ini bukan menunjukkan baginda SAW menjual agama ataupun menukarkan suasana agama, tidak. Tetapi baginda SAW sedang meraihkan suasana orang. Bagaimana nak melunakkan hati orang yang bertanya. Bagaimana nak menjadikan agama yang ditanya lebih bermanfaat untuknya. Lebih manfaat itu. Muslimin dan muslimat sekalian. Maka dengan itu kadang-kadang kita tidak heran. Sebahagian fatwa para ulama bagi mereka yang hidup di dunia barat kadang-kadang lebih luas dan longgar. Bersesuaian dengan Islam yang mudah. Bagi membolehkan bagaimana ada ruang fiqh untuk mereka beramal. Kerana keadaan mereka, darurat yang mereka hadapi dan seumpama. Kadang-kadang keadaannya ditekankan lebih ketat. Hari ini sebab itu apabila majlis fatwa yang bersidang, Majma' Buhus, Al-Majma' Al-Fiqhi yang bersidang di Jeddah yang menghimpunkan para ulama. Diterangkan pada tentang bahan-bahan suntikan yang digunakan untuk mengelakkan sekadar penyakit yang dalamnya ada bahan yang dibuat daripada khinzir. Mereka memfatwakan dalam keadaan sekarang di mana orang Islam tidak mampu menghasilkannya dan orang Islam tak mampu sedangkan penyakit itu ada, mereka menghalalkan penggunaannya. Tetapi fatwa ini akan berubah apabila orang Islam sudah mampu menghasilkannya. Sebab itu keadaan itu berubah berdasarkan kepada disebut bahawa taghayyurul fatwa bi taghayyurul azminah wa amkinah. Berubahnya fatwa disebabkan berubahnya masa dan tempat. Demikian yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW.
Babun minal imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk yang dikatakan daripada iman itu ialah seseorang menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya. Muslimin dan muslimat, Islam apabila datang, pertama Islam mempersaudarakan semua orang Islam. Dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah, semua orang menjadi saudara di dalam agama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukminun bersaudara, hendaklah kamu perdamaikan antara saudara. Saudara orang mukmin. Maka apabila disebut hadis ini, dia maksudkan saudara se-Islam, saudara se-akidah. Saudara se-akidah ni besar. Kita orang Islam sedih dengan apa yang berlaku di Palestin. Sekalipun kita tak kenal nama dia, kita tak faham bahasa Arab umpamanya bagi yang tak belajar bahasa Arab, tapi nama kata dia orang Islam, orang tindas dia, kita rasa besar, kita rasa perasaan kita tertekan, tertindas kita kerana dia lakukan pada orang Islam. Itu orang Islam yang sebenar. Cuma saya nak sebut bahawa Islam bila datang, dia membuka ruang persaudaraan. Asalnya Arab ekstrim dengan puak dia, seperti mana yang saya sebut, ekstrim dengan puak. Perkauman, asabiyah, sifat membela kabilah. Arab itu satu bangsa, tapi kabilah dia tu banyak. Membela kabilah ni berlebih-lebihan. Zalim tak zalim, saudara aku. Macam kita lah, aku tak kira, yang penting adik aku. Salah betul aku bela. Asabiyah, yang tak diakui oleh agama. Anak kita berkelahi dengan anak jiran, tak penting. Siapa salah, siapa betul, tak kira. Yang penting, saya bela anak saya. Asabiyah, yang Nabi tak menghormat. Agama apabila datang, ia membuka ufuk persaudaraan. Dengan hanya mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam masa yang sama, ia tidak menghapuskan persaudaraan darah. Ini tentu kena ingat. Dalam masa yang sama, dia tak hapuskan persaudaraan darah. Dia nilai persaudaraan. Maka dia benarkan harta pusaka mesti diberikan kepada orang yang ada hubungan darah. Demikian juga hak-hak yang lain yang dikenakan masalah kaum kerabat. Orang-orang zawil kurba, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, yakni hubungan darah dengan kita. Cuma Islam dia duduk di pertengahan antara dua. Dia tak benarkan orang terlalu melampau dalam persaudaraan darah sehingga menjadi asabiyah. Bela yang bukan-bukan melainkan bangsa kita saja. Lupa agama. Letak dulu perjuangan tertinggi menegakkan bangsa. Agama duduk lain. Mesti agama dahulu. Oleh kerana itu dia buang ini. Jangan terlalu ekstrim kepada bangsa sehingga melupai batas-batas. Apa maksud ekstrim pada bangsa dan puak dan kaum kerabat? Menolong orang lain, menolong kaum kerabat, membela kaum kerabat, tak apa. Tapi ditambah dengan sekalipun menzalimi orang lain. Ini ekstrim. Bela kaum kerabat, bela saudara mara, bagi harta ke adik-beradik, bagi duit ke adik-beradik, lebih-lebih pun tak apa. Harta kita. Tapi jangan dicampur dengan sekalipun dengan menzalimi orang lain. Aku tak kira, walaupun orang lain terinaya, aku tetap akan membela kaum keluarga. Ini dimusuhi oleh agama. Demikian agama tak izinkan dalam masa yang sama cuai kepada kaum keluarga. Maka Al-Quran kata wa'atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil. Berikan kepada kaum kurba, kaum kerabat, hak mereka, orang miskin dan ibnu sabil. Maka kalau ada kita harta kita, 2 orang miskin, 1 orang adik-beradik kita, kaum keluarga kita, maka 1 orang ada kaum kerabat kita, dia miskin, kita nak sedekah. 1 orang lagi tidak ada apa-apa hubungan kaum kerabat dengan kita, tapi dia miskin juga, kita ada peruntukan yang sikit saja, didahulukan yang miskin dan kaum kerabat kita. Karena pertama memberikan pada fakir miskin, kedua menghubungkan silaturahim. Dia tak mau cuai seperti masyarakat sekarang yang cuai dengan kaum keluarga. Sebahagiannya dah tak penting kaum keluarga dan dia pun tak tengok adik-beradik dia, tak kisah. Bahkan dia suruh kita menghubungi silaturahim.
dia tak benarkan ekstrim. Dia suruh kita duduk di tengah-tengah antara kedua. Ini pada gagasan umum mengenai kaum keluarga yang membabitkan persaudaraan darah. Hadis ini memperkatakan berhubung dengan kaum keluarga yang dibina di atas dasar akidah yang lebih luas daripada persaudaraan darah. Kadang-kala kaum keluarga, kadang-kala hubungan saudara akidah lebih besar daripada saudara kaum keluarga. Adakah? Maka tidak heran para sahabat membunuh saudara mara dan bapa-bapa mereka di dalam peperangan semata-mata kerana mempertahankan Allah, Rasulnya dan kaum muslimin daripada diserang oleh kufar. Seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah yang terpaksa membunuh ayahnya dalam peperangan kerana ayahnya berada di pihak kufar. Kadang-kadang akidah mesti letakkan di atas. Bela kaum muslimin walaupun membunuh saudara mara sendiri disebabkan kekufuran yang telah menyebabkan merosakkan agama. Adakala kalau dalam keadaan biasa maka akidah diambil berat, persaudaraan darah juga diambil berat. Jangan kita kata aku sudah ada agama ni, tak agama darah-darah persaudaraan ini beradik, tak maulah. Semua saudara aku se-Islam. Betul, tapi Islam mengiktiraf kedua-duanya. Mengiktiraf kedua-duanya. Haddatsana Musaddad qal Haddatsana Yahya. Yahya ni maksud Yahya bin Sa'id tadi. An Syu'bah, an Qatadah, an Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Husain al-Muallim, siapa yang berkitab? Wa an Husain al-Muallim itu maksudnya hadis itu diambil daripada Yahya bin Sa'id, ambil daripada Syu'bah seperti mana ia mengambil daripada Husain bin Muallim daripada Qatadah. Cuma sepatutnya ada hak itu, tapi oleh kadar begitu Al-Bukhari telah buat dalam kitabnya, maka ulama-ulama hadis bincang kenapa terus dipotong demikian. Tapi maksudnya bahawasanya dia mengambil hadis ini daripada di mana daripada Syu'bah daripada Qatadah. Daripada Syu'bah daripada Qatadah. Ini bagi pelajar mesti yang ada kitab. Qala haddatsana Qatadah an Anas. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasihkan saudaranya seperti mana dia kasihkan dirinya. Tidak beriman ni maksud kafir ke maksud apa? Ulama-ulama hadis setelah membincangkan perkara ini dengan panjang lebar, mereka menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan tidak beriman di sini tidak sempurna iman. Macam kita kata pada orang, kau ni bukan orang lah perangai macam ni. Bukan kita menafikan sama sekali sifat-sifat orang dia. Kau ni bukan manusia dia. Dia memang manusia, tapi kita menafikan bahagian sifat dia yang tidak macam manusia. Hadis ini menafikan bahagian sifat Muslim, mukmin, yang mana apabila dia tak kasihkan saudaranya, maka berarti dia tak sempurna iman. Maka kita mesti berusaha untuk kasihkan saudara kita kaum muslim. Maka orang Islam kalau antara seorang kafir dengan mukmin, dia mesti kasihkan mukmin. Sebenarnya kita dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam suka kepada orang kafir. Dilarang. Kita boleh tolak hancur, kita boleh bagikan hak dia, hidup aman damai, itu tak apa. Tapi persoalan cinta hati kita mesti bersama dengan dia. Saya sebab tu kalau orang ada iman, tuan-tuan kan tengok masyarakat Islam kalau kekal iman, perasaan dia mesti sama dengan mukmin. Saya percaya rakyat Singapura yang kebanyakannya yang Muslim, yang iman, hati mereka sama dengan kita, tidak bersama dengan kerajaan dia. Demikian di Thailand juga, mereka tak bersama, mereka mesti bersama dengan kaum muslimin walaupun apa yang saya diusahakan. Walaupun saya tahu sebahagian yang ada termasuk di Singapura, sebahagian dia rasa bangga benar dengan kerajaan dia, walaupun sebenarnya pada jangka masa panjang tidak menguntungkan dia. Namun begitu orang Islam hatinya bersama dengan orang Islam. Sayang mesti sayang orang Islam. Saya selalu dah beberapa kali saya sebut pada tuan, kita tatbikkan hadis ni.
Perasaan kita kena sama dengan orang Islam. Pergi tengok barang, saya terus sebut masalah barang. Paling oleh kerana orang cakap ekonomi, masalah barang. Kalau ada barang orang Islam, tengok ni barang ni keluaran Ahmad, ni keluaran yang bukan Ahmad, yang bukan Muslim, belilah yang Ahmad. Pergi pasar raya sebelah yang Muslim, yang pasar raya walaupun kecil, yang pasar raya bukan Muslim. Kalau ada pilihan, belilah yang Muslim. Benda tu pun kita tak boleh buat kadang-kadang. Ada beberapa pilihan makanan yang dijual, makanan segera, belilah yang Muslim. Perasaan kita mesti sama. Kita kena didik daripada benda-benda yang macam ni. Kadang-kadang kita azan. Apa yang kita sebutkan tadi, iaitu hendaklah satu orang Muslim bersama dengan orang Islam, orang Muslim yang lain, terutamanya dalam masalah dalam negara seperti kita ini, yang kita tahu kita tidak menguasai ekonomi. Pasar raya kita sikit, barang keluaran orang kita sikit, pembeli pun sikit, padahal kuasa membeli di tangan kita. Semua orang yang bukan Islam yang berniaga, kalau tidak kerana duit orang Muslim yang membeli, mereka juga tak jalan perniagaan. Contoh, pergilah pasar raya mana pun yang penuhnya apa? Kenapa benda yang sama kita tidak tumpukan, supaya kalau ada Muslim yang membuka perniagaan, kita tolong dia. Perasaan ini tak ada pada kita. Kalau kita tidak rasa bahawa di antara tuntutan iman, supaya kita kesian kepada saudara kita, sayang kepada saudara kita, macam mana kita sayang pada diri kita sendiri. Kita mahu kalau dia berniaga, mesti laku. Ni pelik orang Islam. Bukan kata nak laku, kalau saudara dia berniaga kita sebelah, dia fikir macam mana nak pergi bankrupt. Dia fikir macam mana. Timbullah masalah kawan si, kawan si. Kalau pandai, yang hantu sihir tu pun dia tak boleh nak sihirkan, melainkan kedai dia sama Islam dah. Kalau ada sungguh, pandai sungguh, semualah sihirkan satu petang yang besar. Dia orang Islam turun berniaga. Tak ada. Sama-sama dia. Dan dia hasad sama-sama dia. Dia tak hasad dengan orang lain. Dia hasad kalau tengok saudara dia juga berniaga, orang Islam. Dia tak hasad. Kalau tengok Acong yang bukan Islam, dia tak nak berfikir pun tengok Acong. Tapi kalau tengok, berapa hari tu nak boleh tahan. Dia masalah dia. Kerana dia tidak memahami antara tuntutan iman. Muslimin dan muslimat, saya gesa diri saya dan menasihati diri saya yang baik. Dan tuan-tuan juga, belilah barang orang Islam. Mungkin kita anggap benda ni lekeh, tapi benda ni besar pesan. Saya dah cuba dah di mana berucap, cuba berkempen halal. Yalah, kita kadang-kadang nak rasa benda lain, tak apalah hak kita. Tapi kalau boleh, kita mesti cuba beli barang saudara Muslim. Kita belilah. Ada dia keluarkan, kita beli. Kita tak boleh nak makan beli pada saudara kita, supaya berjalan duit kita. Duit Muslim daripada poket Muslim kepada poket Muslim juga. Sayang pada saudara kita dan simpati pada saudara kita. Orang Muslim mesti kesian pada orang lain. Tuan-tuan tahu bahawasanya rokok adalah penyumbang terbesar kepada kerajaan Israel. Oleh kerana itu, merokok adalah haram. Di samping dia menyebabkan kerosakan kesihatan, dia membantu memusnahkan kaum muslimin. Tak sepatutnya satu orang Muslim yang datang bersolat, yang beriman kepada Allah, merokok. Yang mengetahui harga penilaian persaudaraan Islam, membeli rokok yang menjadi penyumbang terbesar kepada kerajaan Yahudi yang membunuh umat Islam di Palestin. Di samping merokok itu menyakitkan orang Islam yang berada di sebelahnya. Bukan kita. Airport, orang tak boleh merokok. Tempat-tempat terhormat tak boleh merokok. Ada di kaki 5 masjid orang merokok. Masjid lebih hina daripada airport. Hentikan. Dan merokok adalah mungkar. Dan ibu-ibu mesti menasihati, dan para isteri menasihati suami mesti berhenti rokok. Dan siapa yang merokok, fala yaqrabanna fil masjid, jangan mari ke masjid, kerana bau rokok mengganggu jamaah.
Mulut orang yang merokok sama seperti bawang putih, mengganggu jamaah. Orang Islam menjadi penyumbang terbesar kepada rokok atas muka bumi. Duit orang Islam yang paling banyak mengalir ke Israel disebabkan mereka merokok. Muslimin dan muslimat, ini perkara serius. Memalukan, lebay ada atas kepala, duduk dekat imam masjid, meletakkan benda yang haram di mulut setelah difatwakan oleh para ulama semua dunia, rokok adalah haram. Ada ustaz-ustaz yang kata rokok makruh kerana dia kata kisah Allah. Mereka katakan makruh yang kononnya ekstrim mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kalau hadir pun dia mengharamkan rokok. Tak pernah Imam Syafi'i menyuruh mereka kisah Allah. Mereka yang kisah rokok, kononnya kitab fiqh kuning mereka yang ditulis pada zaman sains dan teknologi tak ada, nak kajian apa pun tak ada, menyatakan makruh. Fatwa berubah dengan berubahnya zaman, pengetahuan manusia berubah, maka hukum akan berubah. Dahulu orang tidak tahu kadar bahayanya. Dia menjadi penyumbang, pembunuh yang terbesar. 1-2 orang isap rokok umur dia panjang bukan bukti dan dalil. Asyad la yu'tabar dia panggil. Yang pelik tidak diambil iktibar. Mesti tuan-tuan, kita mesti menghentikan rokok. Dan mesti belajar tuan-tuan yang isap rokok, menghentikan rokok. Bila nak beli rokok, ingat, ia akan penyumbang kepada kerosakan, pembunuhan umat Islam di Palestin. Ini satu hal. Perasaan, rasa persaudaraan Islam ni. Selawat Baitul Maqdis ketika. Kerana bila pergi Baitul Maqdis, walaupun nak buat benda yang baik, tetapi terpaksa bayar visa kepada kerajaan Yahudi. Yang mana kerajaan Yahudi membunuh umat Islam. Tapi ketika kerajaan India menyembelih umat Islam ramai-ramai, orang pergi ke India semacamnya. Tak ada perasaan pun. Perasaan persaudaraan Islam. Rasa diri, walaupun kita nak pergi makam sampai cinta pada dia macam kita cinta pada diri kita. Mungkin kadang-kadang tak sampai dalam semua sudut. Sekurang punya kita tak suka orang inayah diri dia. Macam mana orang inayah diri kita? Muslimin dan muslimat. Lebih luas daripada itu maksud hadis ini. Bahawasanya kita tak boleh tengok orang Islam dalam kesesatan. Kerana kita tak suka kita sesat. Seperti mana kita tak suka dia sesat. Dan dia dalam keadaan kesilapan. Seperti mana kita tak suka kita silap. Macam mana dia silap. Maka saudara seorang Muslim, apabila melihat Muslim yang lain sembahyang yang salah, dia menasihati. Assalamualaikum saudara. Saya nak beritahu sembahyang saudara tadi salah. Saudara sujud dalam keadaan salah. Kaki saudara kedua-duanya terangkat. Saudara nak sujud di atas 7 anggota. Saya nak beritahu dia sebagai seorang Muslim. Kita tengok. Sehingga Al-Imam Nawawi ketika menyebut berhubung dengan masalah jual beli. Kalau dia melihat saudara Muslimnya membeli barang ditipu. Kita tahu kena tipu. Kita kena beritahu. Saudara sedang ditipu. Sebenarnya saudara kembalikan benda ni. Kita kata dia kena tipu dah. Dia berlaku. Tak boleh. Kerana melihat mungkar. Kata Al-Imam Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim, kita membicarakan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Dan seterusnya, Al-Imam Nawawi menyebut apabila dia lihat mungkar, dia kena beritahu saudara, sebenarnya dia sedang tipu saudara. Kita kena elakkan muka saudara, tidak boleh menipu dia. Kewajiban orang Islam, sayangkan kepada saudara yang Muslim seperti mana dia sayangkan kepada dirinya sendiri. Muslimin dan muslimat, hal yang seperti ini kita jaga. Dan kita kena usaha meningkatkan persaudaraan Islam. Kekuatan umat Islam bergantung kepada 3 perkara yang besar. Yang pertama, kekuatan kita bergantung kepada akidah kita. Akidah Islam yang sah. Akidah Islam yang sahih. Saya pergi ke Indonesia. Saya bukanlah nak hina satu bangsa. Tetapi tuan-tuan, bila kita lihat umat yang besar, yang fulan ini dengan kepercayaan dia, yang ini dengan tangkal, yang ini dengan kepercayaan yang bukan-bukan. Akidah mereka rosak. Di samping amalan yang ini pukul 10 pagi, orang pergi kerja, masih berjudi secara terbuka di jalan-jalan. Ini main dam, yang ini. Rosak satu umat. Bila akidah rosak, dan inilah masalah orang Islam. Akidah kita rosak. Walaupun jumlah kita yang banyak, tapi siapa yang akidahnya betul-betul benar pada Allah?
yang mensyirikkan Allah, yang beriktikad yang bukan-bukan, yang percaya pada tangkaman kemajuan, yang percaya pada sial tak sial, mari pinsu percaya pada macam-macam. Kita menghadapkan kebenaran, akidah mesti dibetulkan. Kedua, mesti betulkan persaudaraan Islam. Ini mesti dibetulkan supaya orang Islam sayang kepada saudara Muslim. Kalau kita boleh buat, saya katakan, dalam masalah jual beli tadi saja kita cukup kuat. Orang ada seorang sahabat, dia mengusahakan menghimpunkan barang orang Islam, dan dia pernah meminta saya menolong dia punya projek. Dia pergi berjumpa, katanya, saya tidak tahu macam mana, semua keperluan dapur di negeri Selangor dan Lembah Kelang telah pun ada pengeluar Muslim. Apa saja barang. Tetapi kebanyakan barangan mereka tak bertahan lama. Sebab pertama, walaupun kualiti mereka baik sebenarnya, tetapi pasaran mereka tak ada. Kedai-kedai yang bukan Muslim, maka kurang minat untuk mengambil barang orang Islam. Tuan-tuan tahu, banyak tuan-tuan pergilah kepada pasar-pasar besar, berapa saja yang mana orang Muslim punya barang masuk. Padahal kebanyakan kita mengeluarkannya. Di samping kalau ada di kedai biasa pun, Muslim sendiri, mereka tak pilih barang Muslim. Ini benda yang besar. Kita hadir kuliah, kita apa? Kuliah di masjid, mau hidup benda macam ni lah. Jangan duk cerita ini bab pada membicarakan kepada hukum hatam wanita yang haid. 20 tahun dah cerita tu. Yang haid pun dah tak haid dah. Masih lagi nak bincang. Umat terumbang ambing. Fiqhnya masih sempit. Masih lagi nak bincangkan orang kunut dan orang tak mau kunut. Boleh ada orang tak kunut seorang dua. Bising satu dunia. Boleh orang Islam rosak binasa, dia tak bising. Fiqh yang luas. Fiqh Islam. Inilah masalah orang-orang agama terutamanya. Dia meninggalkan medan yang umat perlu. Dia tidak pergi untuk membincangkannya. Kita mesti, tuan-tuan tolong kita semua. Tolong kaum muslimin. Tuan-tuan ada internet. Tuan-tuan ada tulisan. Tuan-tuan lancarkan kempen supaya orang Islam beli barang orang Islam. Dalam apa cara? Tuan-tuan boleh buat poster. Tuan-tuan buat poster. Tuan-tuan boleh tulis di internet. Tuan-tuan tulis di internet. Tulis di akhbar. Tuan-tuan tulis di akhbar. Supaya kempenlah saudara muslim kita. Tolonglah beli barang saudara muslim kita. Mudah-mudahan kita menguatkan dengan kuasa membeli yang besar. Dengan jumlah orang kita yang ada. Kita boleh menguatkan rangkaian barangan yang dikeluar oleh kaum muslimin. Sebagai tanda kasih kita kepada saudara-saudara kaum muslimin kita. Muslimin dan muslimat. Kekuatan kita yang ketiga ialah kekuatan kebendaan. Kita mesti ada senjata yang cukup. Kebendaan yang cukup dalam dunia Islam. Barulah ia boleh menghadapi musuh mereka insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka pada salam. Lelaki dengan anak saudara isterinya adalah mahram dan dia tidak boleh berkahwin dengannya sekalipun dia bercerai dengannya. Mahram ada dua. Pertama ada yang mu'abbad, yang kedua ada yang mu'aqqad. Itu dinamakan mu'aqqad. Bagi yang mu'aqqad, masalah aurat, masalah apa sama. Macam orang lain juga. Macam bukan mahram. Dia tak boleh dedahkan aurat-aurat dia dan dia tak boleh. Dia bukan bapa saudara dia yang sebenar. Dia hanyalah mu'aqqad. Sementara ada kaitan hubungan dengan mak saudara dia. Wallahu ta'ala. Benarkah dakwaan bahawasanya tafsir Ibnu Katsir mengandungi tafsir Ibnu Katsir, mengandungi hadis-hadis dhaif dan cerita-cerita Israiliyat? Tafsir Ibnu Katsir tidak dinafikan ada hadis-hadis dhaif, tetapi jumlahnya sedikit dan sebahagian besarnya Ibnu Katsir memberitahu bahawasanya hadis itu dhaif ataupun sebaliknya. Kalau siapa yang baca, jangan baca yang ringkasan ya, tapi yang Ibnu Katsir yang betul yang memberitahu. Adapun cerita-cerita Israiliyat di dalam Ibnu Katsir, sebahagiannya Ibnu Katsir memberitahu ataupun kebanyakannya Ibnu Katsir memberitahu bahawasanya dia Israiliyat, dengan Ibnu Katsir menyebut rawinya. Kita akan tahu rawinya
Dan ataupun Ibnu Katsir akan menyebut pada selepas daripada tafsir itu, lepas daripada cerita itu, hadza ma la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Ini perkara yang kita tidak akan kata dia betul ataupun dia salah. Menunjukkan Ibnu Katsir kata yang ni kita tak tahulah betul ke salah, cerita Israeliat. Kalau demikian Ibnu Katsir melakukan tanda dia memberi isyarat bahawa tafsir itu ataupun cerita itu adalah Israeliat. Kalau orang tanya kita, dibandingkan semua tafsir yang lama, manakah tafsir yang paling selamat daripada Israeliat? Jawapannya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang paling selamat dibandingkan tafsir-tafsir yang lain. Ibnu Katsir yang paling selamat kerana Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 734 Hijrah adalah orang yang mempunyai, adalah seorang muhaddis, seorang alim dalam bidang hadis, dan dia banyak terpengaruh benar dengan manhaj hadis, dan adalah orang yang terpengaruh dengan pribadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Sebagian soalan yang terjawab malam tadi saya dah tak jawab. Ada soalan lain? Telah menulis tajuk ini. Soalan dia apakah selain daripada kita cadang suruh beli barang Islam, kita ada strategi ataupun tidak? Saya katakan bahawasanya saya sebut masalah kempen membeli, kerana daripada membeli ini akan membesarkan industri. Semua syarikat, kalau siapa yang belajar ekonomi pun mereka tahu, tidak ada pasaran barang tidak boleh dikeluarkan. Orang tidak berani mengeluarkan barang kerana tidak ada pasaran, sedangkan kuasa membeli ada di tangan kita. Di samping kita juga tahu seorang Muslim apabila buat satu benda, dia itqan dengan perbuatannya, sungguh-sungguh. Maka hendaklah satu orang Muslim apabila dia berniaga, menjadi peniaga, dia keluarkan barang, dia mesti usaha keluarkan yang terbaik. Ini juga kita sedar. Ada barang-barang yang kurang baik, dia keluarkan juga, kita sedar. Tapi kita di samping saya bercakap dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi pengeluar, saya juga telah menulis artikel bahawasanya seorang yang mengeluar sebagai dia seorang Muslim, keluarkan yang terbaik. Kerana sekarang saudara-saudara Muslim, dia nak tolong dia juga mesti tolong mereka supaya mereka mendapatkan barang yang baik. Saya ambil satu contoh yang simple, contoh orang kampung. Banyak kali saya sebut contoh ni. Iaitu kadang-kadang kita ada satu kedai. Bila kita ada satu kedai, orang mari beli di kedai kita, kita kadang-kadang ada barang yang keuntungan sangat tipis. Orang Islam, sebahagian kedainya, kita tanya barangnya tak ada, saya tak jual lah, untung sikit sangat bang. Dia lupa, dengan dia jual barang berkenaan, dia menyebabkan orang datang ke kedai dia. Orang tak nak datang ke kedai ni, betul nak kena pergi kedai ni pula, nak pergi kedai, dia pergi kedai. Sekurang-kurangnya kalau kau tak dapat keuntungan, kau menolong saudara Islam yang lain, memudahkan urusan mereka. Termasuk dalam ibadat kau. Yang lain tu kau berniaga, yang ni kau ibadat. Dengan mudah-mudahan dalam masa yang sama kau menggalakkan orang datang ke kedai kau. Ini pun kadang-kadang orang Islam dia tak mau, dia berkira yang mana dia agak betul-betul sangat nipis, sangat untung, dia tak mau. Kita semua kena fikir lah benar. Saya selalu berfikir bagaimana mudah-mudahan orang Islam supaya dapat duit mereka sampai pada orang Islam. Strateginya kita semua kena fikir lah. Macam mana buat soalan tu memanglah, ialah saya yang cadang, saya kena tulis semua tak ada strategi, patutlah juga. Tapi orang lain kena kongsi, kita semua Muslim. Kita mencadangkan supaya orang lain kena bergerak. Syarikat-syarikat yang mana orang, kita tidak menyatakan boikot barang-barang orang bukan Islam, tak. Saya menyatakan beli barang orang Islam. Kita kata soalan dia macam mana orang yang bekerja nanti kalau dah macam tu, yang kerja syarikat itu. Kalau kita semua membeli barang orang Islam, orang Islam kena ambil pekerja Islam. Ini semua andaian-andaian kita yang menyebabkan kita tidak akan boleh bergerak nanti. Dan ramai orang akan kata itu, yang nunggu ada orang Islam kerja, mereka menjadi. Inilah yang berlaku di Singapura. Apabila mereka semua pekerja di peringkat bawahan, apabila yang dibuang semuanya yang bawah. Saya bertanya dengan ahli parlimen Singapura Muslim seminggu yang lalu.
Kenapa banyak pembuangan para pekerja membalikkan orang Islam di Singapura? Kata dia bukan bermaksud untuk dibuang orang Islam, tapi mereka memang tempat-tempat yang mereka kerja itu memang mereka akan menjadi lapisan yang pertama yang dibuang apabila kilang cuba untuk syarikat cuba untuk meringankan kos dia. Ini adalah nasib orang Islam. Dia kerja dengan gaji yang sikit, yang untungnya banyak. Sedangkan dia kalau tolong saudara Muslimnya, kadang kita mesti tolong. Dan itu nanti kita akan katakan kalau kita berpok rokok, macam mana pula orang Islam ada kerja berrokok? Dia kena pilih satu tempat yang terbaik untuk dia. Dan kita mesti tolong saudara Muslim kita. Mereka orang bukan Islam, mereka pilih barang mereka. Kita tak salah, tuan-tuan kadang-kadang dah makan dah benda tu, nak beli barang. Saya tidak kata haram memberi barang orang yang bukan Islam. Tak. Saya kata berikan prioriti memberi barang Muslim. Di atas dasar ukuran ni. Apakah kaitan antara hadis yang doktor sebut bahawa pada awal kuliah seorang yang memudahkan sesuatu yang sesat dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan menanggungnya, dan ayat dengan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tak tanggung dosa lain. Apa kaitannya? Dia tidak tanggung dosa orang berkenaan. Dosa orang yang buat dosa terus dia bertanggung. Kalau dia memulakan benda yang jahat, ada orang ikut. Yang buat dosa jahat tu dia terus tanggung dosa itu. Tetapi dia mendapat saham bukan kerana dosa orang tu, kerana dia yang menyebabkan orang sesat. Itu dosa dia, bukan dosa orang tu. Orang tu menjadi sesat kerana dia, dosa dia. Sementara dosa perbuatan maksiat orang tu tanggung. Tetapi punca orang tu dia kena dapat saham dia, kerana dia menyebabkan orang tu sesat. Bukan dosa orang yang ditanggung. Memang dosa dia yang original, dosa dia yang asli. Wallahu ta'ala alam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiyha wa anta khairul man zakkaha anta waliyuha maulaha. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.